أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم الخير. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya sama-sama kita diberi peluang untuk berada dalam masjid menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah, dan juga kita bersama-sama berhimpun dalam suatu majlis ilmu. Mudah-mudahan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita sambung semula kuliah dan tazkirah kita. Kita masih lagi dalam muka surat 50, bab yang ke-45 pada menyebutkan bidadari. Sambungan daripada minggu lepas, dan tersebut di dalam hadis, tiada jua seorang hamba Allah puasa ia hamba Allah akan bulan Ramadan, melainkan mengahwin akan seseorang oleh Allah Ta'ala, akan istri seseorang itu daripada bidadari di dalam khemah. Jadi seperti mana disebut dalam hadis bahawa Nabi SAW ada menyebut seseorang hamba Allah puasa ia pada bulan Ramadan. Pada masa itu mengahwinlah Allah Ta'ala akan dia dengan seorang istri, dengan istri daripada bidadari di dalam khemah. Mana dalil dia? Disebut dalam Al-Quran, bidadari itu daripada mutiara yang putih, yang berangga, yakni bersih. Seperti firman Allah Ta'ala, hurum maqsuratun fil khiyam. Dalam surah Ar-Rahman tu. Dalam surah Ar-Rahman, berapa bidadari tertutup di dalam khemah, dan atas tiap-tiap perempuan daripada 70 pakaian. Nak cerita di sini, bidadari ini disebut dalam surah Ar-Rahman, mereka itu tertutup yang berada dalam khemah. Itu di khemah macam mana? Disebut khemah, khiyam di sini, maknanya tempat tinggal dia. Ada tempat yang tertentu, ada yang duduk di dalam khemah, ada yang duduk di dalam syurga, menunggu berbagai-bagai bermacam-macam. Dan atas tiap-tiap perempuan, perempuan mana bidadari itu, daripada 70 pakaian. Kenapa sebut 70 pakaian? Tak sebut sampai 100 pakaian ke, lebih pada tu ke? Ada. Maknanya salah satunya dia ada, orang panggil ada had dia. Dia ada had dia, ada bilangan dia. Begitu. Macam kita buat amalan zikir lah. Ada amalan 3 kali. Ada satu amalan tu baca 3 kali, ada amalan baca 10 kali, ada amalan 11 kali, ada amalan 100, 200, 1000, 2000, banyak amalan. Itu dia. Maknanya kalau kita ambil ijazah amalan ke, ambil ijazah daripada tok guru amalan, daripada mursyid tentang amalan, kalau tok guru tu suruh kita amalkan 100, kita amal 100 sudahlah.
Lepas tu kalau orang tanya, dah lebih pada 100 tak boleh ke? Dah tentu pahala banyak. Ya, pahala banyak. Tok Guru suruh kita amal 100, memang amal 100 kita amal 150 ataupun 200. Memang pahala banyak. Tapi tak kena bilangan dia lah. Tak kena amalan tu. Kunci pintu masjid ni ada ada 3 kunci, ada 3 gigi tak. Kita pun 4 gigi, tak boleh masuk masjid. Gitu. Tak. Bukan tak dapat pahala, bukan tak boleh nak cocok, boleh. Tapi nak pulas tu tak boleh sebab gigi tak cukup. Begitu. Amalan yang sama, kadang-kadang amalan yang sama tapi baca 11 kali. Ada amalan yang kita terima tu baca 20 kali. Begitu pula. Maknanya mengikut guru-guru mursyid masing-masing ataupun tarikat masing-masing. Itu dia. Jadi maknanya itulah adat 70 pakaian. Dan bagi tiap-tiap laki-laki ni maknanya ahli syurga di kalangan laki-laki, 70 sarir. Sarir apa dia bahasa Arab? Sarir maknanya 70 katil. Maknanya tuan-tuan, Allahumma rzuqna wa adkhilna al-jannata bighairi hisab fi hadhihi lailah. Kita doalah baik kita masuk dalam syurga belaka. Tak? Tu dia. Jadi bagi lelakinya 70 sarir. Apa makna sarir? Katil. Maknanya yang akan datang kita ni ada 70 katil ni. 70 katil. Sarir tu mana katil? Katil pula daripada mana? Bukan daripada kayu jati ataupun kayu gaharu. Tak. Tapi daripada yakut yang merah, permata yang merah. Daripada yakut. Yakut ni makna permata yang merah. Tak. Kalau kira sekarang ni, kursi dia, katil dia buat daripada kayu gaharu, cendana, kayu jati. Tak. Tu kira mewah lah tu. Sana lagi daripada emas dan perak. Daripada permata yang merah. Dan atas tiap-tiap sarir, tiap-tiap sarir atau tiap-tiap katil itu 70 hamparan. Ada 70 hamparan. Hamparan ni ibarat macam kapet lah. Macam kapet, hamparan. Dan bagi tiap-tiap hamparan, satu perempuan. Satu katil, 70 katil. Satu katil tu ada satu hamparan. Satu hamparan tu ada satu perempuan. Maknanya bidadari. Tu dia. Maknanya 70 bidadari lagi. Itu tak? Dalam hadis lain menyebut, seseorang itu setiap satu katil tu ada 7 bantal. 7 bantal. Satu bantal, satu bidadari. Begitu. Dan bagi tiap-tiap perempuan, tiap-tiap perempuan maknanya bidadari tadi. Bidadari tadi. Ataupun al-aina nama dia. Bidadari ini jamak daripada ain. Ainun maknanya satu bidadari. Al-aina maknanya bidadari. Banyak bidadari. Dan bagi tiap-tiap perempuan ataupun bidadari itu 1000 jariyah. 1000 jariyah. Apa makna jariyah? Hamba, pembantu ataupun khadam di kalangan bidadari. Bidadari ni ada khadam dia, ada pembantu dia. Di kalangan bidadari juga. Gitu. Allahu akbar, nak beritahu 70 bidadari dah. Tiba-tiba ada pula 1000 jariyah pula. Setiap seorang tu, seorang bidadari tu ada jariyah khadam atau pembantu di kalangan bidadari ni 1000 pula. Allahu akbar, banyak tu. Serta tiap-tiap satu jariyah itu, tiap-tiap satu jariyah itu satu talam daripada emas, memberi makan akan laki-laki itu. Kira makan sajalah kitanya. Tak, duduk dalam syurga makan saja. Dahlah makan, tak kencing, tak berak. Tak buang air besar, tak buang air kecil. Apa lagi? Tiada tidur. Tidur ni tak ada. Sebab tidur kerana nak gembira hok. Tak ada matahari, tak ada bulan, tak ada.
Tapi kalau kita nak minta pada Allah Ta'ala dalam haligai kita, boleh. Ya Allah, ya Tuhanku, minta satu bulan. Boleh. Minta satu matahari, boleh, tak ada masalah. Kita nak apa dapat satu. Bahkan lebih pada tu lagi. Nak apa pun. Nak. Gitu. Dah kerja kitanya, nak bersuka saja, bersuka dia saja. Makan, minum, berjalan-jalan, pergi pasar malam. Tu dia. Pergi pasar malam pun, ikut kita lah. Dia ada hari dia. Pergi pasar malam tiap-tiap hari, tiap-tiap masa, tiap-tiap minggu. Lockdown tak ada. Apa ni, kuarantin tak kena. Tu dia, maknanya ada hokmo. Pergilah situ. Tu dia. Nak pergi pasar malam. Pakai duit lagi ke? Kita pernah sebut tak? Pakai duit ke? Tak pakai duit. Pakai subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Tu dia. Setiap kali kita nak berjalan ke pasar, maknanya ada pembantu kita 1000 pembantu. Khodam kita duk ikut. Gitu. Allahu akbar. Dah gitulah. Seperti mana kita sebut, semua muda belaka. Lelaki pun muda, perempuan pun muda belaka, tak ada tua-tua, tak ada. Semua kuat belaka. Kalau lelaki ni ibarat orang panggil 100 orang lelaki gagah. 100 orang lelaki gagah. Maknanya makan minum bersama dengan isteri di kalangan bidadari. Hak tu saja kerja kita. Tak. Tak payah pakai gelang Arjuna ke, pakai gelang apa ni, magnet apa, tak payah hak tu. Allah Ta'ala pandailah, Allah Ta'ala jaga kitanya. Tak. Tak ada penyakit, tak ada apa. Dan lakinya, laki bagi perempuan tadi. Laki maknanya ahli-ahli syurga tadilah di kalangan lelaki itu. Seumpama itu pula, inilah sekaliannya bagi orang yang puasa bulan Ramadan. Gitu. Rupanya tajuk dia daripada atas lagi. Mana kita dah bawah sikit dah. Yalah, betul lah. Disebut di dalam hadis, seorang hamba Allah puasa ia akan bulan Ramadan, melainkan dikahwinkan. Tu dia. Tapi yang minggu lepasnya kita sebut, kita semua ambil pangkat martabat taat dan ibadat ni yang ketiga, yang keempat, yang kelima dah. Kita tak nak dah yang pertama, yang kedua tu. Takkan ini pun kita nak yang pertama semula. Siapa ibadat, puasa, zakat, haji semata-mata nak hurun ain, nak bidadari. Maknanya seolah-olah kita berniaga dengan Allah Ta'ala. Tak, ini peringkat paling bawah sekali. Yang kita cerita minggu lepas tu. Jadi sekurang-kurangnya kita ambil yang ketiga, segala ibadat kita nak keredaan Allah Ta'ala. Itu dia. Mana tinggi sikit lah, naik makam lah, 3 makam lah kitanya. Duduk makam tajrid, makam asbab semua. Bila nak makam tajridnya, bila nak makam khawas, sebab ada semua 6 makam. Martabat ibadat ada 5 martabat. 5 peringkat, takkan nak hok pertama hok mau. Sampai bila kita nak jadi semata-mata nak semayang ni nak syurga Allah Ta'ala. Kita semayang kerana takut ke neraka, sampai bila tak? Allahu Akbar. Kalau ibarat orang mengajinya, baru mengaji 3-4 tahun. Begitu. Tak? Macam Tok Kenali lah, pergi mengaji kat Mekah. Jumpa Tuan Guru Arwah Syekh Daud. Tak? Dah mengaji lama dah. Tok Kenali kata baru 25 tahun. Tak? Tok Kenali tak silap saya ni. 25 tahun. Oh, kanak-kanak, kata Syekh Daud, kata, oh, kanak-kanak lagi. 25 tahun belajar mengaji, baru kanak-kanak, bayangkan. Dah dia orang dulu sampai 30-40 tahun. Alim sungguh, daripada kitab, daripada kulit ke kulit. Tak? Tu dia. Jadi maknanya, inilah yang kita sebut tadi, dapat bidadari, Allah Ta'ala kahwinkan dengan bidadari. Disebab apa? Salah satunya disebut dalam hadis, iaitu bagi orang yang puasa Ramadan. Lain, puasa Ramadan lain daripada amalnya yang lain. Daripada puasa. Inilah orang puasa pada bulan Ramadan. Jangan duk puasa Ramadan saja, sembahyang lain tak buat. Tak. Dalam setahun tu tunggu puasa tu lah. Masa puasa bulan Ramadan, amal kita pulun habis-habisan. Tak. Jangan gitu. Maknanya kita jangan mengharapkan martabat yang pertama tadi, segala ibadat kita kerana nak bidadari. Jangan gitu. Martabat yang paling rendah sekali. Itu dia.
Al-babus sadis wal arba'un, bab yang ke wal arba'un fi dzikri ahlil jannati wa na'imuha. Wa na'imiha. Bermula bab yang ke-46 pada menyatakan ahli syurga dan nikmatnya, nikmat ahli syurga. Tu dia. Ni pun disebut, kita pernah sebut dulu secara ringkasnya. Tersebut di dalam hadis bahawasanya di belakang siratal mustaqim, maknanya di padang mahsyar, padanya beberapa pohon kayu yang baik. Di bawah tiap-tiap kayu itu dua mata air, ada dua mata air. Tu dia. Ini yang kita pernah cerita dulu. Orang yang paling akhir sekali keluar daripada neraka dan orang yang paling akhir sekali masuk ke dalam syurga, disebut beberapa hadis. Salah seorangnya disebut Abu Dujanah. Itu dia. Ada dalam hadis lain, ada ulama menyebut Abu Juhainah. Itu dia. Dalam hadis lain disebut rajulun, seorang lelaki. Itu dia. Jadi itulah orang yang paling akhir sekali keluar daripada neraka, orang yang paling akhir sekali masuk ke dalam syurga. Selepas pada sirat tu dia nampak pohon. Kita pernah cerita, ringkas dulu. Jadi dia kata lepas pada sirat ni, lepas pada sirat, jambatan siratul mustaqim ni, ada beberapa pohon kayu yang baik. Di bawah tiap-tiap kayu itu dua mata air yang terpancarlah keduanya daripada syurga. Salah suatu daripada keduanya pada kanan dan yang satunya pada kiri. Itu pohon kayu tu. Pohon kayu macam mana kita tak terbayang. Ada yang kata pohon kayu tu dia punya daun dia bulat-bulat, besar-besar bulat-bulat. Ada yang kata bujur, bermacam-macam. Mudah cerita, dalam dunia ni tak ada. Dah macam mana dunia tak ada, Nabi dah sebut dah. Bila kamu masuk dalam syurga, kamu akan nampak, kamu akan lihat. Ma la ainun ra'at, tak pernah mata kamu melihat dan memandang. Wala udhunun sami'at, tak pernah telinga kamu mendengar. Wala ala khatari qalbi bashar, dan tak pernah terlintas dalam hati. Ya tuan-tuan, tak pernah kita lihat. Kita boleh lihat macam mana pokok di syurga, macam mana mahligai di syurga. Tak pernah kita dengar. Kita tak pernah dengar Nabi Muhammad baca. Kita tak pernah dengar Nabi Daud baca Zabur. Kita tak pernah dengar Allah Ta'ala baca Al-Quran dalam surah Ar-Rahman. Kita tak pernah baca. Kita pernah dengar tak? Itu dia. Jadi di sana nanti setiap Jumaat kita akan jumpa, akan lihat, dengar. Dan segala mukminin, segala orang mukminin, orang-orang yang beriman, tatkala lalu mereka itu akan siratal mustaqim, akan titik sirat tadi, dan sesungguhnya telah berdiri mereka itu daripada kubur. Berdiri daripada kubur. Ini cerita terdahulu. Cerita dibangkit daripada kubur, menuju ke mahsyar, menuju ke mizan, menuju ke sirat, kemudian ke syurga. Itu dia. Dia dah cerita sikit je ni di belakang. Dan berdiri mereka itu, mereka mukminin tu, kepada hisab. Kepada hisab. Itu dia. Tempat hisab, tempat hitungan amal. Tempat hitungan amal kita. Macam mana amalan kita selama ni, selama umur 60 tahun, selama umur 70 tahun, 90 tahun. Yang Allah Ta'ala bagi. Macam mana amalan kita, apalah. Apa kebaikan kita yang kita buat. Apakah menunjukkan yang kita duk cerita, yang kita duk sayang Nabi tu. Berapa kali kita selawat kepada Nabi dalam sehari. Itu dia, kata sayang Nabi. Kata takut pada Allah Ta'ala. Dalam sehari itu berapa kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adakah kita tinggal maksiat? Tak. Sebab itulah tuan-tuan, ada beberapa perkara yang Imam Ghazali rahimahullah pernah sebut. Dia kata 4 perkara. 4 perkara yang
Empat perkara yang dikatakan dusta, kazab, penipu. Apa dia? Manidda'a, siapa-siapa yang menyeru, yang menyatakan hubbullah, kasih kepada Allah, takut kepada Allah, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Fahuwa kazab, kata Imam Ghazali rahimahullah. Itu adalah pembohong dan penipu. Kemudian dia sambung lagi, manidda'a, siapa-siapa yang menyatakan hubbun Nabi, sayang pada Nabi. Berapa kali dia selawat pada Nabi? Adakah dikasih kepada fakir miskin dan kasih pada ulama? Dia sebut dalam kitab Ihya. Kalau dikata sayang Nabi, berapa kali sehari dia selawat ke atas Nabi, dan tiap-tiap hari ni ada tak dikasih sayang kepada fakir miskin? Ada tak? Tak ada. Ada tak sayang pada ulama? Tak ada juga. Kalau macam ni dia kata fahuwa kazab, itulah penipu, kata Imam Ghazali. Itu dia. Yang ketiganya, kata takut ke neraka. Tiap-tiap hari duk kata takut ke neraka. Dah apa amalan-amalan yang kita nak buat untuk menghindarkan diri daripada neraka? Tak. Ada kata suka dan sayang, nak kepada syurga. Apa amalan yang kita buat? Hanya kata-kata sahaja. Tikah laku amalan tak buat. Tak. Fahuwa kazab. Empat perkara ni semua penipu belaka. Kata Imam Ghazali rahimahullah. Kata cinta Nabi, kata sayang Nabi, tak pernah selawat pada Nabi. Sebab itulah tuan-tuan, kita ambil satu kisah lah. Ulama besar, ulama mazhab besar, iaitu nama dia Imam Malik. Imam Malik ni imam guru kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Malik ni dia alim ulama besar di Madinah. Dia di Madinah. Di Madinah ni dia tak pernah pakai slipper berjalan tak pakai slipper. Tu dia. Awak tanya, ganjil tuan guru, macam mana tuan guru boleh berjalan macam ni? Tak pakai tak pakai slipper. Dia kata macam mana nak jalan pakai slipper sedangkan jasad yang mulia iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubur di Madinah. Dia sampai tahap tu. Sampai tahap tu adab dia. Adab. Maknanya kalau ada ilmu banyak, alim tapi tak ada adab, kata ulama macam iblis. Iblis ilmu banyak, alim, guru malaikat. Tapi oleh kerana tak ada adab, sombong, takbur, tu dia. Last sekali dilaknat oleh Allah Ta'ala. Begitu. Sebab itulah, anak murid yang terkenal, Imam Malik, dia belajar 3 tahun belajar ilmu. 3 tahun menuntut ilmu dengan Imam Syafi'i, belajar ilmu, dan 18 tahun lagi belajar adab. Last sekali dia kata, aku menyesal, dia kata. Sebab apa? Belajar menuntut ilmu cuma 3 tahun. Belajar adab cuma 18 tahun. Sepatutnya belajar adab saja 40 tahun, dia kata. Belajar adab. Sebab itulah bila sebut Islam ni, dia ada adab. Adab salah satunya kita ambil daripada kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Adalah bagi Muhammad itu sebagai contoh ikutan tauladan yang paling baik. Kita tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, cara Nabi makan, cara Nabi minum, cara Nabi tidur, Nabi bercakap. Kita ambil salah satu akhlak Nabi yang mulia, adab Nabi yang mulia. Salah satunya ketika Nabi dalam surau, dalam masjid. Tiba-tiba datang A'rabi. A'rabi ni kira orang pedalaman. Orang macam Dayak ke ataupun orang asli. Orang pedalaman betul lah. Dia mari-mari tak cakap banyak. Sampai-sampai je dia buka seluar dia kencing situ. Dalam masjid tu. Dia kencing sungguh. Ni dia punya marah Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar marah. Rasa budak ni kecil aku dapat. Ni saya tambah ni. Hak kecil tu. Budak sekajang gitu lah. Bangun tu nak pergi. Nabi kata biar dulu. Tunggu dulu. Nabi bukan mikir sejengkal daripada depan rumah tu. Nabi fikir ni
Jauh. Tak. Setahun 2 tahun ke depan. Nabi kata biar dulu, biar dia kecil habis dulu. Pelik juga sahabat duk tenung Nabi tengok. Macam mana jadi gitunya? Tak, kencing dalam masjid. Hina Islam tu. Hina agama kita kan? Tak. Nabi kata biar dulu. Bila Nabi kata gitu, maknanya lepas ni aku akan cerita kepada kamu semua, aku akan ajar kamu satu ilmu yang kamu belum dapat. Tu dia. Maknanya kata Nabi, bila dia dah kencing macam tu, aku ajar cara nak basuh. Kan zaman Nabi ni mana ada mozaik macam ni, ada batu, ada mozaik apa semua tu dalam tanah. Tak, macam mana cara dia? Tak, korek tanah tu buang ke ataupun macam mana, Nabi akan ajar. Satu. Yang kedua, Nabi sebut dia punya pemikiran Nabi yang sangat luas, yang mikir ke depan. Apa dia? Kalau kamu pukul dia, kamu sepak dia, pakat sepak seorang-seorang dalam berapa ratus, berapa ribu dalam masjid tu. Tak, dia berguling tu, orang-orang kencing tu pergi berguling habis. Dia punya tak tahu hak mana najis. Tak, sini sikit titik, sini sikit, sini sikit, sini sikit. Jadi banyak payah pula kita nak basuhnya. Gitu biar dulu. Lah sekali orang Arabi, orang pendalaman tadi. Mungkin berasa syukur sangat dah. Dia berasa tu, dia berasa. Aku ni, tengok keliling aku ni, nampak marah belaka ni. Kacing gigi belaka ni. Nak bagi sepak terajang aku ni. Tak. Tapi Nabi larang dia kata. Kalau macam dia, syukur sangat. Last sekali, dia berdoa kuat-kuat. Dia berdoa kuat. Ya Allah, ya Tuhanku. Tu dia. Ya Allah, ya Tuhanku. Kasihanilah aku dan kasihilah Nabi Muhammad. Dan apa ni? Jangan kamu kasih semua ahli jemaah ni. Dia nampak tak? Jangan kamu kasih ahli jemaah ni semua ni. Kerana mereka ni, kerana bagi aku. Tak. Lepas pada tu dia lari tu. Tak. Tuan-tuan boleh baca dalam kitab Bulughul Maram. Syarah dia Subul Salam. Tu dia. Bab cara basuh najis air kencing tu. Tu dia. Berlari lepas pada tu, tengok. Itulah akhlak Nabi. Tak. Sebab itulah Islam ni ajar kita belaka dengan adab, sopan, cara makan, cara minum, cara apa ni, tidur semua ada belaka. Tak. Tapi lah saya tengoklah. Saya tengok adab yang baik apa semua ni. Tak. Belah-belah kita di Malaysia ni memang bagus sungguh. Kita tak tengok lagi, boleh jadi tak tengok lagi orang Arab. Tak. Saya anak murid saya, guru saya orang Arab. Saya duduk dengan dia 3 tahun. Duduk dengan Arab, belajar dengan dia, bercakap dengan dia. Jadi walaupun dia pandai, jadi perangai dia kasar. Tak, begitu. Jadi bila kita baca kitab akhlak, kitab Syama'il Muhammadiyah apa semua tu, mana bagus. Mana kita orang Malaysia ni sini ni bagus. Bagus dari segi mana? Kita tengok makan kat restoran. Kalau dah kenyang dah, congkak gigi tak? Pakai kayu congkak gigi tu. Dengan tutup mulutnya, dengan ambil tisunya, jaga sungguh. Tak. Kita tak nampak belah-belah yang lain, yang luar. Tak, kasar gitu. Lah sekali main beludah depan kita je. Kita makan, dia main beludah tepi tu je. Tak. Gitu. Cara bercakap, cara apa semua tu. Gitu. Habis. Balik pada cerita tadi. Dan berdiri mereka itu, mereka mukminin tadi, kepada hisab, nak hitung diri kita. Dan berdiri mereka itu pada matahari. Pada matahari. Berdiri apa? Matahari ni. Berdiri mereka itu pada matahari. Pada siang hari. Dan membaca mereka itu akan kitab. Apa makna dia? Ketika di mahsyar ni, hari yang panas terik. Tu dia. Kemudian membaca mereka itu akan kitab. Baca kitab apa pula? Takkan baca kitab Injil, takkan baca kitab Taurat, Zabur, takkan baca Quran. Tak, kitab di sini iaitu kitab catatan, buku catatan amal. Gitu. Kita kalau baca kitab ni saja, tak rujuk kitab lain, kadang-kadang pening juga. Tak. Berdiri mereka itu pada matahari dan membaca mereka itu akan kitab. Yang kita faham kitab ni baca Al-Quran ataupun kitab betul. Tak. Rujuk pada kitab lain iaitu kitab kitab amalan. Amalan dan takwa dalam kitab tu.
digali daripada alam barzakh. Kitab alam barzakh yang digali daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan lalu mereka manusia yang ketika nak hisab tadi akan ke neraka. Lalu mereka itu akan ke neraka. Dan datang mereka itu pada demikian itu, padang itu. Di padang itu. Padang mana? Ada satu padang yang luas, yang besar, dan situlah ada kolam Kausar Nabi, yang Nabi tunggu situ. Ada kolam Kausar, Nabi tunggu situ. Minumlah mereka itu. Mereka mukminin. Mereka mukminin. Mereka mukminin. Dan orang-orang yang akan dikeluarkan, kan Islam kan? Islam bila habis dosa dia akan dikeluarkan daripada neraka, masuk ke dalam syurga. Laluan yang sama. Laluan sama, boleh minum, boleh mandi, boleh bersih muka dengan kolam Kausar tu. Tu dia. Nak jadi cantik, nak jadi lawa, sebab hangus dah badan. Tubuh badan kena bakar dengan api neraka. Minumlah mereka itu, orang yang dikeluarkan daripada neraka, dan orang yang telah berjaya masuk ke dalam syurga, bakal masuk syurga. Minum dulu. Selain pada para sahabat Nabi, Abu Bakar dan Umar, selepas pada tu alim ulama yang minum dulu. Sahabat Nabi, alim ulama, dan orang-orang yang beriman yang lain, Nabi cebok dengan cebok. Tetapi para ulama, Nabi cedok dengan tangan Nabi sendiri, bagi diminum. Itu dia. Sebab ilmu ulama ni, dia akan guna di akhirat nanti. Di akhirat pun guna juga. Ada apa masalah nak tanya? Kita tanya ulama. Ulama sampai ke syurga pun, dia ada kerja dia. Nak tanya masalah hukum, tanya ulama. Tuan-tuan boleh baca dalam kitab, Mutla'il Badrain, Mutla'in Nurain. Ringkasan daripada kitab Mutla'il Badrain. Itu dia. Baca tu. Dia ada 4 jilid. Minumlah mereka itu daripada salah satu daripada segala mata air itu. Maka apabila sampai air itu kepada dada mereka itu, keluarlah tiap-tiap barang yang ada pada mereka itu. Barang yang ada pada mereka itu seperti mana? Ghil. Ghil. Ataupun kita ambil ghalla yaghillu. Ghalla yaghillu ghallan. Itu dia. Ghil. Maknanya kehinaan. Segala kehinaan tak ada dah. Kehinaan berbentuk, apa dia? Yang kena bakar tu. Habis hancur muka, mata, kaki, tangan. Bila dah minum air tu bersih, jadi lawa. Jadi handsome semula. Tu dia. Dan apa dia? Dan ghish. Ghish ni apa dia? Habis segala tipu muslihat. Segala tipu muslihat tak ada. Tu dia. Dan jasad, habislah jasad semua lawa. Jasad jadi lawa, tubuh badan jadi lawa. Hilang ia daripada sifat daripada penyakit. Hilang keburukan, yang adanya kebaikan. Kecantikan. Itu dia. Maka apabila tetap air itu, apabila tetap, maknanya kena air itu pada perut mereka itu, air itu dah masuk dalam perut dah, kena pada perut dah. Itu dia. Dan apabila tetap air itu pada perutnya, mereka itu, keluarlah tiap-tiap barang yang ada di dalamnya, di dalam perut, daripada fasad, daripada segala keburukan. Fasad makna keburukan. Itu dia. Dan penyakit dalam perut apa semua ni tak ada dah. Dah bakal masuk syurga. Semua orang nak masuk syurga ni semua lawa-lawa belaka. Handsome belaka. Semua muda belaka. Dah remaja belaka. Dan maknanya bila air itu kena pada perut, masuk dalam perut, keluarlah di dalam perut tu daripada fasad, segala kerosakan, keburukan, dan penyakit, segala penyakit, dan kencing.
Dan penyakit dan bersih apa dia? Kencing sekali. Kencing tak ada dah. Yalah bakal masuk syurga kan? Mana ada kencing berak dah. Maka sucilah zahir. Zahir badan mereka habis suci belaka ni. Yang hitam legam, yang hanguh, yang ibarat warna black pepper kena bakar dengan apa ni? Dengan neraka tu, sucilah zahir mereka itu, jadi lawa, jadi tampan, jadi handsome, dan batin mereka itu habis perut usus dicuci belaka dah. Tak ada najis dalam perut apa semua dia, tak ada dah. Tu dia. Allahu akbar. Itulah bakal masuk syurga nanti. Bila sudah suci zahir dan batin, mereka itu kemudian datang mereka itu kepada ain. Kepada ain apa dia? Kepada wajah. Ain ni sebenarnya makna dia banyak. Ain ni mata, ain ni makna permata, ain ni makna wajah, muka. Ain ni dengan makna benda yang indah. Mana ain? Siapa dapat anak nanti buah nama hurun ain. Hurun ain maknanya permata yang indah, dituju pada bidadari. Dah ada anak ada cucu buah namalah, jarang buah nama, jangan dengar nama tu dak. Hurun ain ataupun al-aina, permata yang indah. Nabi bidadari tahu buah nama tu. Datang mereka itu ahli apa ni bakal masuk syurga tadi kepada wajah yang lain. Wajah yang lain. Maka mandi mereka itu di dalamnya, dalam air dalam kolam Kausar tu. Maka jadilah suka mereka itu, jadilah muka mereka itu seperti bulan purnama. Muka mereka ini seperti mana? Bulan purnama. Kita habis masa belum? Habis dah masuk waktu dah? Tu dia. Sikit lagi. Maka baiklah diri mereka itu, baik mana eloklah diri mereka itu dan hati mereka itu, dan harumlah jasad mereka itu seperti kasturi. Bakal masuk syurga tadi, harumlah segala jasad mereka itu, luar dan dalam, seperti mana kasturi. Gitu. Maka sampailah mereka itu, mereka bakal ahli syurga tadi, kepada pintu syurga. Itu dia. Maka tiba-tiba, kita sambung situ. Maka sampailah mereka itu kepada syurga. Sekat itulah. Sebab nak pergi dah panjang lagi ni. InsyaAllah lah. Bulan ni habis kot. Bulan ni habis kita tukar kitab lain pula. Aku qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aunina bi'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamina bil afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.